Kita tidak boleh menerima cara untuk menambahkan keuangan dengan konsep apa yang disebut dengan GST, cukai barangan dan perkhidmatan. Saya sebut bahasa Melayu lah, sebab saya orang Melayu. Mungkin guna GST ni orang Melayu tak faham, mudah dia terima lah. Akan jadi begitulah. Saya masih ingat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil memerintah 2 tahun. Apabila gubernurnya menulis surat, daerah yang jauh di zaman dahulu tidak ada hubungan yang cepat macam sekarang. Gubernur menulis surat minta supaya dinaikkan cukai kerana kewangan negara tak cukup. Umar bin Aziz menjawab, adalta am uzilta, sama ada awak berlaku adil ataupun awak dipecat. Menunjukkan bahawa konsep adil boleh menambahkan cukai. Konsep adil di sini mengenakan sesuatu kena pada tempatnya. Konsep percukaian dalam Islam, contohnya zakat, dikenakan pada orang kaya, tak kena pada orang miskin. Cukai pada orang bukan Islam disebut kharaj, kerana tak ada aspek ibadat kepada dia. Dikenakan pada orang kaya, tak kena pada orang miskin. Apa yang menarik pada orang bukan Islam? Zakat tak boleh dihapuskan. Cukai pada orang bukan Islam boleh dihapuskan kalau harta negara cukup. Ini konsep yang ada dalam Islam, konsep yang adil, yang perlu kita kena faham. Jangan kita anggap bila budu tak kena cukai, caluk tak kena cukai, tempoyak tak kena cukai, tak kena cukai. Tak apalah. Nak buat budu kena ada garam. Nak makan budu kena ada gula. Nak akuk budu muat lori. Lori makan ke darah minyak. Minyak naik harga. Macam-macam lagi. Berkait dengan aspek-aspek yang lain. Jangan kita jadikan ini sebagai satu gurauan. Kita perlu menyedari apa penderitaan yang dihadapi oleh rakyat dalam masalah ini. Perlu dipahami dengan cara yang betul. Kemudian bila kita nak ambil langkah pula tanpa mengambil kira kepada ahli-ahli parlimen, kita mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen daripada semua yang ada di sini diberi hak kebebasan untuk mengkritik, termasuk yang ada dalam Barisan Nasional. Saya percaya ada kalangan Barisan Nasional bukan semua setuju, tetapi mereka terikat dengan disiplin parti. Longgarkan disiplin ini, beri peluang untuk kritik. Macam di Britain tadi, Parlimen British boleh buat keputusan menyanggah Perdana Menteri. Macam di Amerika, Kongres Amerika boleh buat keputusan menyanggah Presiden. Ini satu cara yang menarik. Demokrasi yang betul-betul diwakili oleh rakyat. Kita bimbang demokrasi yang macam ini. Nak pilihan raya kena duit, nak pemilihan parti kena duit juga. Dia berjati politik wang. Bagaimana kita melahirkan demokrasi yang sangat sehat, demokrasi yang tulen, demokrasi yang tidak tulen. Tulenkan demokrasi di negara kita ini. Atasi masalah dengan cara yang sebaik-baiknya.